Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk pembentangan kami pada hari ini ialah Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu, Kod BMMB 1074 sebagai tugasan 2 dalam pentaksiran berterusan di bawah bimbingan Tuan Haji Muhammad bin Tayyab. Kumpulan kami memilih tajuk Peranan dan Pemikiran Tokoh dalam Memartabatkan Bahasa Melayu. Para tokoh ini telah memainkan peranan penting dalam memastikan bahasa Melayu kekal sebagai bahasa yang dihormati dan berkembang pesat. Pemikiran mereka membantu dalam memperkukuhkan kedudukan bahasa Melayu dalam pendidikan, pentadbiran dan juga sebagai bahasa ilmu. Usaha mereka telah memastikan bahasa Melayu dapat terus berfungsi sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan yang digunakan secara meluas di Malaysia dan di peringkat antarabangsa. Untuk pembentangan ini, kumpulan kami terdiri daripada 3 orang. Yang pertama ialah Irfan Syahiran bin Jeffrey, yang kedua Nur Syifa binti Syufi dan yang ketiga saya sendiri iaitu Nur Syamim Syafiqah binti Ismail. Kami bekerjasama dalam membuat kajian ini untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peranan tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Tokoh pramerdeka ialah yang pertama R.O. Winstead, yang kedua W.G. Shellabear, yang ketiga O.T. Dusek dan yang keempat ialah Munshi Abdullah. Bagi tokoh pasca merdeka pula ialah yang pertama ialah Asma Haji Omar, yang kedua Nik Safiah Karim, yang ketiga Abdullah Hassan dan yang keempat ialah Awang Sarian. Apa itu tokoh pra-merdeka dan tokoh pasca merdeka? Biar saya terangkan. Tokoh pra-merdeka merujuk kepada individu yang terlibat secara aktif dalam memperjuangkan hak kebebasan dan kemerdekaan negara sebelum kemerdekaan dicapai. Mereka memainkan peranan penting dalam membangkitkan semangat nasionalisme serta menentang penjajahan melalui pelbagai usaha seperti pendidikan, politik, penulisan dan pergerakan sosial. Tokoh-tokoh pramerdeka juga banyak mempengaruhi perkembangan bahasa dan budaya tempatan sebagai sebahagian daripada perjuangan untuk mengekalkan identiti bangsa sebelum negara mencapai kemerdekaan penuh. Seterusnya, bagi tokoh pasca merdeka pula ialah tokoh pasca merdeka merupakan tokoh-tokoh yang memberi sumbangan kepada pembangunan negara selepas kemerdekaan. Ia berperanan penting dalam memperkukuh bahasa, budaya, politik, ekonomi dan pendidikan negara. Fokus utama bagi tokoh pasca merdeka ialah membangunkan negara yang merdeka, pemodenan bahasa Melayu dan pembinaan identiti nasional. Contoh dalam bahasa dan pendidikan ialah Nik Safiah Karim, iaitu dalam Tata Bahasa Dewan, dan Asma Haji Omar, iaitu Nahu Melayu Mutakhir dan pengembangan linguistik moden. Mari kita mulakan dengan tokoh pra-merdeka, iaitu R.O. Winstead. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai jawatan R.O. Winstead. Pada tahun 1896 hingga 1898, beliau memegang jawatan sebagai pemangku pengarah pendidikan di Pulau Pinang. Seterusnya, pada tahun 1898 hingga 1900, beliau memegang jawatan sebagai pemangku ketua sekolah-sekolah di negeri-negeri Selat Singapura. Pada tahun 1906 hingga 1910, beliau memegang jawatan sebagai ketua setiausaha kepada residen British, iaitu J.W.W. Birch di Perak. Pada tahun 1922, R.O. Winstead menubuhkan SITC. Pada tahun 1924, beliau memegang jawatan sebagai penasihat di Pejabat Karang Mengarang di SITC bersama O.T. Dusek. Seterusnya, pada tahun 1939 hingga 1959, beliau memegang jawatan sebagai tenaga pengajar dalam bidang pengajian Melayu
di School of Oriental and African Studies SOAS dan berkhidmat sebagai ahli badan penyelia. Akhir sekali, pada tahun 1946, beliau bersara daripada bidang pendidikan. Seterusnya, bagi peranan dan pemikiran R.O. Winstead ialah yang pertama, beliau menghasilkan dua kamus penting untuk bahasa Melayu, iaitu A Practical Modern Malay English Dictionary pada tahun 1952 dan An Unabridged English Malay Dictionary pada tahun 1958. Yang kedua ialah beliau menyusun Dictionary of Colloquial Malay untuk membantu pemahaman bahasa Melayu dalam konteks harian. Yang ketiga ialah beliau menyumbang kepada penyusuan tata bahasa Melayu berdasarkan sejarah Melayu dan hikayat Abdullah serta menerbitkan Malay Grammar pada tahun 1914. Yang keempat ialah beliau menulis beberapa karya sejarah penting seperti History of Malaya, History of Riau and Johor, dan History of Perak. Yang kelima ialah beliau menghasilkan karya kesusasteraan Melayu, termasuk Hikayat Bayan Budiman, Misa Melayu, dan Hikayat Anggun Cik Tunggal. Yang keenam ialah beliau terlibat dalam penyelidikan pendidikan vernakular di Tanah Melayu yang membawa kepada penubuhan Maktab Perguruan Sultan Idris pada tahun 1922. Akhir sekali, yang ketujuh ialah beliau menghasilkan karya tentang pendidikan Melayu seperti Education in Malaya pada tahun 1923 dan The Educational System in Malaya pada tahun 1931. Tokoh pramerdeka yang seterusnya ialah W.G. Shellabear. William Gurleston Shellabear atau lebih dikenali sebagai W.G. Shellabear dilahirkan pada tahun 27 Ogos 1862 di Norfolk, England. Beliau merupakan seorang pederi Metodis yang juga seorang penerbit, penulis dan penterjemah. Antara sumbangan besar beliau termasuklah dalam terjemahan Bible ke dalam bahasa Melayu, penyusuan Kamus Melayu Inggeris serta menyunting edisi sejarah Melayu. Shellabear meninggal dunia pada tahun 1947. Beliau meninggalkan warisan yang besar dalam dunia bahasa Melayu. W.G. Shellabear memainkan beberapa peranan penting dalam memperkembangkan bahasa Melayu. Yang pertama, beliau menterjemahkan Bible ke dalam bahasa Melayu. Ini menjadikan bahasa Melayu relevan dalam konteks agama Kristian. Yang kedua, beliau mengasaskan Methodist Publishing House yang menerbitkan pelbagai bahan bacaan dan buku dalam bahasa Melayu. Shellabear juga menyusun Kamus Melayu Inggeris yang sangat berguna untuk penutur bukan Melayu dalam mempelajari bahasa ini. Selain itu, beliau melestarikan karya-karya klasik Melayu seperti Sejarah Melayu, menjadikan lebih mudah diakses oleh masyarakat moden. Beliau turut menghasilkan buku teks untuk pembelajaran bahasa Melayu, terutamanya untuk penutur bukan Melayu, sekaligus memperluaskan penggunaan bahasa Melayu di kalangan masyarakat luar. Dari segi pemikiran, Shellabear percaya bahawa bahasa Melayu mampu menjadi bahasa ilmu dan agama. Ini jelas melalui usahanya dalam menterjemahkan karya agama seperti Bible ke dalam bahasa Melayu. Beliau juga melihat pentingnya bahasa Melayu disebarkan kepada penutur bukan Melayu, dan ini dapat dilihat melalui usaha beliau menyusun kamus serta bahan pembelajaran bahasa Melayu. Beliau juga berpendapat bahawa karya kesusasteraan dan sejarah Melayu perlu dilestarikan. Sebab itulah beliau mengambil inisiatif untuk menyunting dan menerbitkan karya klasik seperti Sejarah Melayu. Akhir sekali,
Sheila Bair percaya bahawa bahasa Melayu boleh menjadi alat penyatuan antara komuniti yang berbeza dan usaha penerbitan serta pembelajaran bahasa Melayu oleh penutur bukan Melayu adalah satu langkah ke arah penyatuan budaya. Jom dengarkan tentang pembentangan tokoh yang bernama Oman Theodore Dusek atau lebih dikenali sebagai O.T. Dusek. Mari saya ceritakan tentang O.T. Dusek, iaitu nama sebenar Oman Theodore Dusek yang lebih dikenali sebagai O.T. Dusek. Berketurunan Jerman, tempat lahir di Surrey, England. Tarikh lahir pada 16 November 1886 dan menerima pengajian di Ashburn College, University of London. Seterusnya, mari kita lihat peranan O.T. Dusek. Pertama sekali, ditugaskan sebagai pembantu guru di Sekolah Tinggi Melaka pada tahun 1912. Seterusnya, ditugaskan sebagai pengetua di Maktab Latihan Melayu Melaka pada tahun 1914. Tambahan lagi, menjadi penolong pengarah pelajaran sambil menjawat jawatan sebagai pengetua di Sultan Idris Training College, iaitu lebih dikenali sebagai SITC. Akhir sekali, memajukan pendidikan di sekolah-sekolah Melayu dan menerbitkan pelbagai buku-buku untuk bacaan umum dan buku rujukan untuk sekolah Melayu. Selanjutnya, saya ingin membentangkan tentang pemikiran Oman Theodore Dusek. Pertama sekali, beliau sangat menggalakkan guru dan golongan penulis untuk menggunakan bahasa Melayu kerana beliau sendiri pun menggunakan bahasa Melayu untuk menghasilkan karya-karya beliau. Yang kedua, beliau meningkatkan pelbagai bidang ilmu dalam bahasa Melayu melalui pejabat karang mengarang. Yang ketiga, beliau berusaha memperbaiki tahap bacaan di kalangan pelajar dan guru kerana beliau menyedari bahawa kurangnya bahan bacaan berkaitan bahasa Melayu. Yang keempat, beliau menerbitkan buku bacaan untuk memajukan pelajar yang belajar di Sultan Idris Training College, iaitu SITC. Seterusnya, kita lihat pula tentang karya Oman Theodore Dusek. Yang pertama, karya Kitab Pedoman Guru Penggal 1 dan 2 pada tahun 1926. Yang kedua, Topeng Hitam 1943. Yang ketiga, Practical Modern Malay and Introduction to the Colloquial Language Graded Malay Reader pada tahun 1949. Yang keempat pula, Kitab Pelita Mengarang pada tahun 1923. Yang kelima, Hujungan Kitab Hisab 2 pada tahun 1952. Selanjutnya lagi, mari kita telusuri tentang seorang tokoh yang bernama Abdullah Abdul Kadir Munshi yang dikenali Abdullah Munshi. Seterusnya, kita lihat biodata Abdullah Munshi. Nama sebenar Abdullah Abdul Kadir Munshi yang berketurunan Arab dan India. Beliau lahir di Kampung Masjid atau dikenali sebagai Kampung Pali di Melaka. Tarikh lahir pada bulan Ogos 1796. Gelaran, beliau mendapat gelaran Munshi pada usia 11 tahun kerana telah mengajar askar-askar British dan India bahasa Melayu. Seterusnya lagi, pekerjaan pertama beliau ialah bekerja dengan bapanya menyalin dokumen-dokumen penting. Mari kita telusuri tentang peranan Abdullah Munshi. Yang pertama sekali, beliau ditugaskan sebagai jurutulis dan penterjemah kepada Stamford Raffles ketika melawat ke Melaka. Yang kedua, Abdullah mengikuti Stamford Raffles ke Singapura
dan terus berkhidmat sebagai jurutulis dan penterjemah kepada Stafford Raffles. Yang ketiga, beliau juga mengajar bahasa Melayu kepada Perdiri Mill dan C.H. Toms ketika beliau berusia 27 tahun. Yang keempat, beliau ditugaskan untuk mengumpul bahan sastera Melayu lama untuk Stafford Raffles membawa pulang ke England serta mengkaji adat Cina dan masyarakat Jakun. Mari kita kupaskan tentang pemikiran Abdullah Munshi. Yang pertama sekali, beliau menegaskan bahawa bahasa Melayu perlu dipelajari oleh orang-orang Melayu. Sebelum kita pergi ke pemikiran Abdullah Munshi yang kedua, saya ingin menerangkan apa itu Nahu. Nahu bermaksud cabang ilmu linguistik yang berkaitan dengan sintaksis, morfologi dan tata bahasa. Baik, jom kita masuk yang kedua. Yang kedua ialah Abdullah Munshi menonjolkan perkembangan bahasa Melayu melalui kesusasteraan dan menyedari kepentingan buku Nahu bahasa itu. Yang ketiga, pendapat beliau, Nahu sesebuah bahasa bukanlah dapat menyelesaikan 100% masalah bahasa. Yang keempat, Nahu sesuatu bahasa lebih jelas apabila dikaji oleh orang asing atau bukan penutur asli. Tambahan lagi tentang pemikiran Abdullah Munshi, iaitu beliau mengatakan bahawa betapa ruginya orang Melayu yang enggan mempelajari bahasa mereka sendiri. Akhir sekali, beliau mendapati Nahu bahasa Melayu yang ditulis oleh orang asing hanyalah penyesuaian Nahu bahasa mereka yang cuba diterapkan dalam bahasa Melayu. Mari kita lihat pula hasil karya yang dihasilkan oleh Abdullah Munshi. Hasil karya pertama, Hikayat Abdullah, 1849. Karya ini memberi gambaran jelas mengenai pandangan orang Melayu terhadap British yang datang ke tanah Melayu. Karya yang kedua, Hikayat Kalilah wa Daminah, terjemahan Tamil tahun 1835. Yang ketiga, Dawai Kulub tahun 1838. Yang keempat, Kisah Pelayaran Abdullah ke Kelantan 1838, iaitu karya ini memberi nasihat kepada raja-raja Melayu. Yang kelima, Syair Singapura Terbakar tahun 1843. Yang keenam, Syair Kampung Gelam Terbakar pada tahun 1847. Itulah karya-karya yang dihasilkan oleh Abdullah Munshi. Selain itu, kita akan pergi ke tokoh seterusnya. Tokoh ini sangat terkenal dan popular apabila anda membaca buku tentang sejarah perkembangan bahasa Melayu atau tentang buku-buku berkaitan dengan bahasa Melayu, iaitu tokoh yang bernama Profesor Emeritus Datuk Dr. Asma Haji Omar. Mari kita telusuri pula tentang peranan Asma Haji Omar. Yang pertama, beliau menulis buku-buku dalam bidang tata bahasa yang dijadikan sebagai rujukan orang ramai pada masa kini. Yang kedua, beliau mengeluarkan buku seperti Nahu Melayu Mutakhir pada tahun 1980, Morfologi Sintaksis Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia pada 1968. Yang ketiga, beliau juga turut menerbitkan buku tentang perkembangan sejarah dan genealogi bahasa Melayu sebagai bahasa tua. Selanjutnya, kita masuk pula tentang pemikiran Asma Haji Omar dari segi pemikiran tentang susul galur sejarah bahasa Melayu, iaitu susul galur serta pemahaman tentang bahasa Melayu yang lengkap adalah melalui Ensiklopedia Bahasa Melayu. Seterusnya,
Ensiklopedia ialah perkembangan bahasa Melayu dari sudut sejarah, variasi, tulisan, ejaan dan sebagainya. Yang ketiga pula, bahasa Melayu merupakan bahasa rumpun Austronesia yang terbagi kepada 4 keluarga, iaitu Indonesia, Melanesia, Micronesia dan Polynesia. Tambahan lagi, kita masuk pula ke arah pemikiran tentang nahu dan tata bahasa. Asma Haji Omar dapat mengesan beberapa prinsip fonologi yang melandasi analisis Zaaba tentang sistem ejaan bahasa Melayu seperti yang berikut. Yang pertama, keutamaan ucapan di atas tulisan, iaitu kewujudan bunyi mendahului tulisan. Yang kedua, huruf sebagai lambang bunyi. Yang ketiga, hubungan antara fikiran mekanisme bahasa, iaitu beliau penulis bahasa Melayu yang menerapkan nahu struktural. Yang kedua, huraian dan pembentukan kata dan ayat dilakukan menurut pola. Hal ini jelas berbeza dengan acuan nahu tradisional yang mementingkan makna semata-mata. Akhir sekali, menurut Asma, ayat adalah unit tertinggi dalam tata bahasa Melayu. Ayat mestilah dimulakan dengan perbuatan senyap dan juga diakhiri dengan perbuatan senyap. Seterusnya lagi, kita masuk pula pemikiran dari segi bahasa dan alam Melayu. Asma Haji Omar meneliti cara berfikir orang Melayu dan pengalaman-pengalaman mereka yang tercermin atau terakam dalam bahasa yang mereka gunakan. Yang kedua pula, melalui penelitian Asma Haji Omar terhadap bahasa kanak-kanak, khususnya dalam penuturan bahasa itu sebagai bahasa pertama dan bahasa orang dewasa. Akhir sekali, mari kita lihat pula karya-karya yang dihasilkan oleh Asma Haji Omar. Yang pertama, Nahu Melayu Mutakhir. Yang kedua, Susul Galur Bahasa Melayu. Yang ketiga, Perkamusan Melayu Satu Penilaian. Yang keempat, Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu. Yang kelima, Perkembangan Bahasa Melayu. Sekarang saya ingin berkongsi tentang seorang tokoh besar dalam dunia akademik dan bahasa Melayu, iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah binti Abdul Karim. Beliau bukan sekadar seorang ahli bahasa yang terkenal, tetapi juga seorang pejuang yang gigih mempertahankan kedaulatan bahasa Melayu di persada dunia. Beliau dilahirkan pada 17 Disember 1939 di Kota Baru, Kelantan. Beliau sejak awal memperlihatkan komitmen yang tinggi terhadap bahasa dan budaya bahasa Melayu. Beliau ialah Presiden Persatuan Linguistik Malaysia selama 18 tahun, selain menjadi ahli aktif dalam persatuan tersebut, yang mencerminkan dedikasi beliau dalam memastikan bahasa Melayu terus dipelihara dan dikembangkan. Selain itu, Profesor Nik Safiah juga merupakan pengasas kepada dua persatuan penting di Malaysia, iaitu Pertiwi, Pertubuhan Tindakan Wanita Islam, dan Persatuan Siswazah Wanita Malaysia yang memperjuangkan hak wanita, terutama dalam konteks pendidikan dan pembangunan masyarakat. Pada tahun 2002, beliau dianugerahkan gelaran Profesor Emeritus yang mengiktiraf sumbangan besar beliau dalam dunia akademik dan linguistik. Salah satu sumbangan terbesar Profesor Nik Safiah ialah penulisan buku tata bahasa Bahasa Melayu yang membincangkan perubahan tata bahasa dari tahun 1900 hingga 1986. Buku ini menjadi rujukan penting dalam pengajaran bahasa Melayu, terutamanya berkaitan penggunaan penanda aspek seperti telah, sedang dan akan. Beliau bukan sahaja mencatatkan perubahan tata bahasa, tetapi juga mengajar guru-guru cara untuk menyampaikan tata bahasa dengan lebih berstruktur dan efektif. Sebagai seorang ahli linguistik, Profesor Nik Safiah juga terkenal dengan kajian beliau dalam submorfologi bahasa Melayu, khususnya dalam proses pemendekan kata. Contohnya, beliau mengkaji bagaimana kata seperti kat yang berasal daripada perkataan katakan atau bru daripada baru.
Kajian ini memperlihatkan keupayaan bahasa Melayu untuk berubah dan berkembang seiring dengan peredaran masa. Selain itu, beliau juga memperkenalkan teori analisis morfologi dalam bahasa Melayu yang merangkumi kajian terhadap imbuhan seperti me, be, ter dalam pembentukan kata kerja. Teori ini membantu kita memahami bagaimana kata kerja dalam bahasa Melayu dibentuk dan digunakan dan bagaimana imbuhan memainkan peranan penting dalam menentukan makna dan fungsi kata-kata tersebut. Secara keseluruhannya, Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safia binti Abdul Karim telah meninggalkan legasi yang tidak ternilai dalam bidang bahasa Melayu. Sumbangan beliau dalam tata bahasa, kajian morfologi serta pembinaan modul pengajaran tata bahasa menjadikan beliau tokoh yang sentiasa diingati dalam dunia akademik. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai tokoh yang sangat berjasa dalam perkembangan bahasa Melayu iaitu Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan. Beliau memulakan kerjayanya di Universiti Sains Malaysia USM dari tahun 1972 hingga 1997, di mana beliau memegang jawatan sebagai Profesor Bahasa Melayu. Selepas itu, beliau berkhidmat sebagai Profesor Komunikasi di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM dari Julai 1997 hingga Jun 2001. Dan kini beliau merupakan Profesor Bahasa Melayu dan Komunikasi di Fakulti Bahasa Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI sejak Julai 2001. Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan bukan sahaja seorang pendidik tetapi juga seorang penyelidik yang aktif dalam pelbagai bidang berkaitan bahasa Melayu. Beliau terlibat dalam perancangan bahasa, perkamusan, teknik berfikir, terjemahan, etika dan pengurusan, dan komunikasi interpersonal. Bersama isterinya, Ainun Muhammad, mereka telah menghasilkan lebih dari 10 buku tentang pemikiran, 8 buku mengenai komunikasi dan 10 kamus. Dan selain itu, beliau telah menulis 27 buku yang berkaitan dengan bahasa, tata bahasa dan linguistik serta menterjemah 11 buah buku. Beliau juga gigih memperjuangkan bahasa Melayu, khususnya dalam menjadikan sebagai bahasa pengantar, pendidikan dan juga pentadbiran. Akhir sekali, saya akan menceritakan mengenai peranan dan pemikiran Profesor Datuk Seri Dr. Haji Awang Sarian yang dibesarkan di Kampung Teluk Kerang, Pontian, Johor. Beliau memulakan kerjaya awalnya sebagai Ketua Editor di Far Eastern Publishers International pada tahun 1977. Tahun kemudian, beliau menyertai Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai editor jurnal Dewan Bahasa di mana beliau memainkan peranan penting dalam perkembangan bahasa Melayu. Dari segi pendidikan, beliau memperoleh ijazah sarjana muda dan diploma pendidikan dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1977 diikuti dengan ijazah sarjana sastra dalam bidang linguistik dari Universiti Malaya pada tahun 1984. Beliau seterusnya melanjutkan pengajian ke peringkat Doktor Falsafah dalam Falsafah Pendidikan Bahasa juga dari Universiti Malaya yang menjadikan seorang pakar dalam bidang ini. Selain pengalaman di Malaysia, Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian juga berkhidmat selama setahun di Universiti Brunei Darussalam dan memperkukuhkan pengaruhnya di peringkat antarabangsa dalam memertabatkan bahasa Melayu. Beliau telah memperjuangkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa kebangsaan dengan penekanan terhadap penggunaannya dalam pendidikan, pentadbiran dan juga perundangan. Profesor Awang Sarian melihat bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi tetapi sebagai asas kepada jati diri bangsa. Bagi beliau, bahasa Melayu adalah manifestasi akal budi bangsa dan merupakan faktor penting dalam menyatukan masyarakat. Beliau juga terkenal dengan pandangannya yang kritikal terhadap globalisasi. Profesor Awang Sarian sering menyeru agar bahasa Melayu tidak dipinggirkan oleh pengaruh globalisasi dan penggunaan bahasa asing. Beliau menekankan bahawa mempertahankan bahasa Melayu bukan hanya soal linguistik tetapi soal menjaga identiti dan juga maruah bangsa. Sebagai seorang intelektual, beliau sering mengaitkan pemikiran Melayu dengan konsep Al-Falah yang bermaksud kejayaan di dunia dan di akhirat. Bagi Profesor Awang Sarian, bahasa Melayu dan falsafah Melayu perlu dijadikan landasan untuk pembangunan sahsia dan tamadun bangsa. Konsep ini membawa maksud bahawa pembangunan tidak hanya tertumpu kepada kemajuan material tetapi juga kepada nilai-nilai kerohanian yang memperkukuhkan identiti kebangsaan. Sebagai penutup, marilah kita menghargai
sumbangan dan pemikiran tokoh-tokoh bahasa Melayu yang telah memperkayakan khazanah bahasa dan budaya kita. Mereka bukan sahaja mencipta karya yang luar biasa, tetapi juga menanamkan nilai dan semangat yang terus memberi inspirasi kepada generasi akan datang. Dengan mengenang jasa dan perjuangan mereka, kita diingatkan tentang pentingnya melestarikan bahasa kita agar terus hidup dan relevan dalam masyarakat. Semoga kita semua dapat mengambil iktibar daripada perjalanan hidup mereka dan terus berusaha dalam memartabatkan bahasa Melayu di persada dunia. Sekian, terima kasih.